Where do the clouds go, baby? I don't know. Maybe they'll be back tomorrow, we won't know. How many times do I have to tell you? Early in the morning. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari lah, di hari yang cerah. Ada benda-benda sikit hari ni, hari yang selesa. Diharap semua bergembira pada hari ni, semua okey, tenang pada hari Khamis kita hari ni. Pada hari ni kita buat lain sikit. Selalu kita panggil macam cikgu, kita panggil merchant apa semua. Tapi hari ni kita jemput seorang pelajar cemerlang SPM, mendengar kita dah nak SPM dalam 2-3 bulan lagi pun. Kita jemput seorang pelajar cemerlang SPM untuk memberikan sedikit tips-tips, sedikit pengalaman belajarnya masa dahulu. Jadi tanpa membuang masa lebih lama, saya jemput dalam stream hari ini Encik Faiz ya. Halo, Assalamualaikum Faiz. Hai. Waalaikumsalam. Kita ada juga tetamu kita ada juga penonton kita pada ni. Hai Anakili. Hai Cik Rohani. Yes, akhirnya Encik Faiz ya berada di Mind Apps. Okay. Jadi tujuan pertama kita untuk panggil Faiz kita pula. Faiz pada hari ini adalah untuk memberikan sedikit tips-tips untuk menangani, bukan dia, tips-tips untuk menghadapi SPM. Jadi untuk para penonton kita, tak nak saya seorang cakap je kan. Jadi saya jemput Encik Faiz untuk perkenalkan diri. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hai semua. Selamat petang. Okay, so nama saya Faiz Ya. Saya sebenarnya kacukan Cina dengan Melayu. So nama Faiz tu nama Islam, nama Yah tu nama keluarga Cina saya lah. Lepas tu sekarang saya umur 20 tahun. And saya sebabkan ni ialah berkaitan dengan SPM kan. So saya rasa saya akan bagi introduction tentang akademik saya dululah. So saya masuk MRSM Form 4 dengan Form 5 tahun 2016. Okay, so dekat MRSM ni kita ada sistem semester dengan CGPA. Okay, so yang 4.0 semua. TNG CGPA tu lah. So keempat-empat semester saya dapat 3.99 out of 4. So maksudnya saya semua A lah. Keempat-empat semester saya dapat A- 2 kali je, 2 subjek. Yang lain semua A dengan A+. Lepas tu kalau untuk trial saya pun straight A's. Dan untuk SPM saya dapat 8 A+, 1 A. A saya ialah dalam subjek Maths. Saya ambil SPM tahun 2017. So itu sedikit latar belakang tentang academic achievement saya lah. Zaman 2017 tu Cik Faiz nak sebut macam mana? Faiz nak sebut Faiz ke, panggil Faiz ke, Cik Faiz ke, macam mana ni? Faiz je lah, Faiz je. Faiz je, bagi saya Akmal je lah. Kita senang, kita kacau-kacau, kita member je kat sini. Kalau sebab saya belajar dulu pun, sehingga saya sebab masa zaman 2005 ke 2010 macam tu, MRSM dia pakai CGPA. Yang pakai 4.0 apa semua tu kan. Time tu sekolah biasa pun tak ada pakai lagi kan. Dia sistem beza lah sekarang dia baru pakai kan. Saya rasa sampai sekarang sekolah biasa pun tak ada CGPA. Tak ada lagi. MRSM, saya tak tahu tentang asrama lain macam SBP, tapi setahu saya MRSM dia guna CGPA lah. Itu beza je lah kot, mungkin daripada segi sekolah. And then sekarang Faiz tengah 2017 SPM, sekarang tengah belajar lagi ke ataupun dah bekerja? Okay, so 2017 SPM, so 3 tahun je. So sekarang saya 20 tahun kan. So logically saya masih tengah belajar lah. Masih tengah belajar lagi. Okay. So kalau nak tahu saya belajar kat mana, sebenarnya saya sekarang tengah saya bawa beasiswa. Diorang hantar saya belajar dekat Shanghai, kat China, kat China, dalam jurusan kejuruteraan awam, civil engineering lah dalam English. And so setakat ni saya full time student, and saya dalam my second year. Masih sekarang kira sekarang live daripada China ke daripada mana ni? Sebenarnya sebabkan COVID ni saya terpaksa pulang ke Malaysia dan masih tak boleh balik ke Shanghai lah. So sekarang masih dekat Malaysia. Masih kat Malaysia. Dia memang semua pelajar di Shanghai, di China dah dibawa pulang Malaysia pada time tu lah, awal-awal tu. Betul.
sebab saya pun ada buka-buka Twitter pagi ni, ada baca yang dia kata walaupun kat China universiti dah buka tapi pelajar still tak boleh pergi sana lagi Yes, betul. Still tak ada berita baru bila boleh masuk universiti balik Sekarang sempat kelam pula. Okay. Jadi kita masuk pada main topik kita pada hari ini. Apa nama? Faiz. Macam mana Faiz belajar dulu? Apa cara yang Faiz belajar dulu yang kita boleh ambil, kita boleh terapkan? Yang kita boleh copy cara dia? Okay, so sebelum saya masuk kepada macam cara pembelajaran itu semua, saya rasa saya nak bagi sedikit background context, boleh kan? Boleh. So, saya rasa ramai yang tahu tentang saya melalui YouTube. Lepas tu dekat YouTube, saya selalu portray result-result yang bagus, straight A semua tu. Tapi then disebabkan tu, saya rasa ramai yang ada macam tanggapan, ada assumption yang saya ni genius, saya ni pandai, saya macam straight A's dari kecil sampai besar kan. Straight A kan. Tapi sebenarnya that is not entirely true, okay. Saya bagi sedikit konteks lah. So waktu PT3, waktu form 3 kita ada satu test panggil PT3, dulu panggil PMR. Okay, so kita kena ambil test tu. And then dekat test PT3 yang sebenar, saya tak dapat straight A's dan saya tak ada B. So saya ada 2C. 2C. Bahasa Cina, bahasa tu memanglah susah. So bahasa Cina dengan sains. Sains saya dapat C. So sains ni kira yang sangat utama saya dapat C. Sebab masa tu saya memang banyak main dan saya macam tak belajar sangat. So nampaklah saya bukan genius. Kesan dia kena kat situ. Dan saya bukan genius, saya memang pernah lalui failure lah. And then tu yang pertama. Okay, dan saya nak cerita juga tentang kakak saya. Okay, so saya ada kakak. Dia umur 2 tahun tu daripada saya. Lepas tu waktu saya ambil PT3, dia ambil SPM. Pada tahun 2015, okay. So bila saya ambil PT3, saya dapat C. Lepas tu kakak saya pun dapat result dia, SPM dia. Dia dapat 7A+, 2A, which is sangat cemerlang. Dan lepas tu dia pun dapat banyak offers untuk keluar negara semua tu. So apa yang saya nak cakap is dua benda ni, yang saya dapat C dengan kakak saya ni, dia macam bagi saya a wake up call. Okay, dia macam kesedaran bagi saya yang saya kena ubah diri saya. Dan saya tak boleh macam dulu dah macam malas-malas, tak ada hala tuju. So dua ni lah yang turning point of my life. Itu yang mula macam kita nak betul fokus pada pelajaran, tak ada nak main sangat lagi dah. Itulah turning point dia kat situ ya? Yeah. So itu sedikit background context lah. Okay. So next, lepas saya dah dapat kesedaran ni, saya setkan satu matlamat. Okay, so masuk je form 4, saya dah ada matlamat in mind yang saya nak dapat scholarship, beasiswa. Okay, so bila saya dah set matlamat yang besar ni, dapat scholarship, saya tanya balik macam mana saya boleh capai matlamat ni. Okay, so jawapan saya sendiri, in my opinion lah, saya kena akademik yang cemerlang, saya pun kena co-curricular yang cemerlang. So saya tanya balik lagi spesifik apa yang dimaksudkan dengan akademik yang cemerlang, sebab definisi lain orang lain kan. So bagi saya kena dapat 4 flat untuk setiap semester, saya kena dapat straight A's untuk trials dan straight A+ untuk SPM. Sebab tu bagi saya dia akan bawa merit yang besar untuk scholarship application nanti. Okay, so itu my thought process bila saya masuk form 4. Saya ada kesedaran, then saya setkan matlamat, and then matlamat saya proses untuk capai tu ialah akademik cemerlang. Okay, so now kita masuk kepada tips macam mana saya dapat akademik cemerlang tu lah. Dapat capai matlamat tu. So benda yang saya nak kongsi ni saya rasa agak banyak. So kalau yang viewers yang tengok ni bolehlah sediakan pen, pensel. Saya dah ready ni. Okay, so yang pertama ialah saya sangat berdisiplin. Sangat-sangat berdisiplin, dan bagi saya nak berdisiplin ni sebenarnya tak susah pun. Kita cuma kena setkan satu jadual belajar. Jadual belajar. Kalau nak tahu lebih lanjut macam mana saya buat jadual belajar, saya ada buat video YouTube tentang jadual belajar tu, boleh tengok. Tapi selepas saya post video tu, yang jadual belajar tu, ramailah yang DMs, komen, dia kata saya dah buat jadual belajar tapi saya tak boleh nak konsisten dengan jadual belajar tu, saya tak boleh nak follow. And I think this is like a masalah. Saya pun melalui itu, kita dah buat tapi kita tak follow jadual belajar kita tak berdisiplin.
So untuk menangani masalah ni, my tips is lah, korang kena let the jadual belajar be as visible. Jadi dia sangat obvious. Okay. So Obvious cara macam mana tu? obvious, okay. So cara dia, korang boleh macam print out jadual belajar tu. Macam kat A4 kan, korang boleh letak kat dinding, letak kat meja. Ataupun Boleh tampal, setkan wallpaper phone, semua tu jadual belajar korang. So korang constantly reminded. And then bila korang nak start belajar, dekat study space korang terus nampak, oh ni jadual belajar saya, kena belajar sejarah. So terus macam dia akan trigger kita, oh we have to study sejarah now. Dan kalau kita tak ikut, kita akan rasa sometimes macam rasa guilty kan, kenapa saya tak study sejarah sekarang, saya tengok jadual tu. So we have to have that visibility yang constantly remind us. And then kalau yang jadual ni, macam tu ada orang fikir macam okay, kalau kita nak pandai, kita nak kena pack jadual kita, pagi kita nak belajar apa, sebab jam, petang kita nak belajar apa, malam kita nak belajar apa. Itu punya darjah dalam satu hari tu belajar je ke dia. Ada tak nasihat dalam merangka jadual belajar ni? Okay, nasihat saya ialah banyak orang, diorang terlalu makan masa fikir macam mana nak buat jadual belajar yang perfect. Diorang terlalu spesifik nak bahagi ni masa ni. I think like that is not realistic, okay? Tak boleh macam spesifik sangat kita nak bahagi sama rata semua tu, memang tak. So my tips is just ikut hati. Okay, kita ikut feeling kita nak belajar apa, and then kita set. Okay? Pada hari tu. Pada hari tu. And then jangan lepas tu bila belajar ni dia ikut orang lah, tapi you have to identify berapa lama yang korang boleh belajar tu. Ada orang boleh belajar sejam non-stop, ada yang orang boleh belajar 25 minutes kan. So memang kena identify berapa lama korang boleh belajar, and then ikut jadual belajar tu, durasi tu. And one more thing is, jangan belajar terlalu banyak subjek, jangan macam over unrealistic tau. Sebab macam kita nak belajar 5-6 subjek dalam sehari, jangan macam tu. Kita kena be realistic with ourselves. And then dulu saya memang limit saya belajar satu hari tu maksimum 3 subjek je. Dan sebab bila 3 subjek saya boleh betul-betul fokus dalam tiga ni kan. Ya, so walaupun dah habis belajar, macam otak tu masih lagi fresh untuk 3 subjek hari tu saja. And then dia tak adalah overwork ke overload apa macam tu. Tips kedua daripada Faiz? Okay, so tips yang kedua ni dia sambungan daripada berdisiplin. Okay, so bila dah berdisiplin ni, dia akan automatically convert jadi rutin harian. Okay, so rutin ni saya rasa dulu saya dekat MRSM, so kira a bit bertuah lah, sebab sekolah memang dah tetapkan kita kena buat apa pada waktu apa. Okay, so selain akademik macam biasa, kita pun ada sesi self-study, study sendiri. Dia panggil prep malam. Waktu prep, prep pagi, prep tu preparation lah. Okay, so bila ada prep ni, disebabkan setiap hari kita adakan prep pada waktu yang sama. Contohnya prep petang pukul 2:30 petang sampai pukul 4. Sebab setiap hari saya memang akan study pada waktu yang tetap. Okay, memang sekolah dah tetapkan waktu tu. Memang waktu tu belajar, semua orang belajar. Yes. So bila saya dah setiap hari study pada waktu yang sama, saya rasa otak saya dah set. Dia macam, oh pada waktu 2:30 petang saya kena study. So saya boleh masuk ke dalam mood study saya, flow study saya, concentration saya dengan senang. Sebab dia dah jadi rutin. Macam kita bangun-bangun pagi kan, kita first thing kita buat, kita gosok gigi. Automatically macam tu, macam jadi rutin kan. So dia jauh rutin harian dia dah. Dia rutin harian. So this is automatic. So tapi kalau untuk yang macam sekolah harian tu kena try lah untuk jadikan rutin. Macam jadikan masukkan jadual yang bersesuaian dengan harian dia lah. Contoh kalau di sekolah harian macam pagi ke petang kat sekolah saja, ataupun sekarang dekat Zoom. And then dia ada mungkin masa study malam lepas maghrib macam tu. So itu dia kena jadikan rutin dia lah kira daripada situ. Okay, jadi kalau kita nak recap balik yang first, kita kena ada disiplin, dan daripada disiplin kita amalkan dia jadi rutin, betul tak? Okay, and then lepas tu yang step ketiga pula. Okay, so sebelum step ketiga, lagi satu important ialah tidur. Tidur ni sangat penting, yes. Tidur pun, saya pun rasa bertuah lah, sebab kat asrama dia memang dah tetapkan kita tidur pukul berapa. Taklah kita tak tidur apa, tapi kena lights off lah, kena tutup lampu semua, tutup apa. And then kita pun kena bangun solat berjemaah subuh sama-sama. So tu pun satu rutin.
yang memang kena tetapkan lah tidur pukul berapa, bangun pukul berapa. So bila kita nak tidur tu senang je kita nak masuk tidur kita, dan kita bangun pun senang. And then tidur yang cukup pun sangat penting dalam aspek rutin. So dia macam jaga juga kesihatan mental lah. Kita tidur yang mencukupi kesihatan badan. Jadi untuk semua yang baru masuk, contohnya Cik Komati, Cik Rohani, siapa yang tak kenal Cik Faiz? Faiz adalah seorang pelajar cemerlang SPM tahun 2017. Jadi kita ada Faiz di sini untuk berkongsi tips-tips cemerlang bersama pelajar-pelajar SPM tahun ni. Jadi kalau ada anda yang ada anak saudara ke, kalau anda sendiri pun yang ambil SPM pun, stay dekat sini, kita dengar apa Faiz boleh katakan, apa nasihat-nasihat dari Faiz yang boleh kita pakai dalam kita punya pembelajaran hari-hari, dalam kita melangkah sehari-hari ke SPM. Dan jika ada benda yang baik, sekarang kita ada dua tips. Pertama, kita ada disiplin, and second, kita ada rutin. Jadi itu boleh diamalkan dalam hidup anda. Kekal dengan kami, kita akan dengar apa lagi tips seterusnya daripada Faiz. Okay Faiz, sekejap. Saya ada daripada komen daripada Rohani Daud. Dia tanya waktu Abang Faiz bila. Saya pun tak pasti dia tanya waktu bila tu, waktu apa. Mungkin dia tanya waktu belajar. Faiz waktu belajar bila, dalam orang pukul apa? Okay, so saya dah, sebab saya asrama dulu, so saya senang. Memang sekolah dah tetapkan kita kena belajar waktu apa. So waktu saya dulu pek petang 2.30 sampai pukul 4, dan pek malam pukul 9 sampai pukul 11. Tapi kalau Sabtu Ahad kita free. Okay, Sabtu Ahad tu saya selalu buat study session 3 sesi. 3 atau 4 lah. So pagi, tengah hari, afternoon dengan malam. So pagi, tengah hari, malam. Yang 4 sesi ni selalunya 2 jam je lah. So kalau 4 darab 2, 8. So 8 jam study sehari tu kira produktif dalam satu hari tu. Betul. Macam 2 jam tu pun banyak juga kita boleh belajar dalam subjek tu kan, untuk satu masa. Okay, jadi kalau Cik Rohani, kalau anda, itu yang anda tanya sebenarnya waktu Abang Faiz bila, sekarang anda tahu jawapan anda. Kalau jadi dia bila hujung minggu, dia ada study, dia ambil masa 2 jam. Kalau waktu sekolah mungkin sekolah asrama dengan sekolah biasa dia berbeza waktu dia. Jadi mungkin tu anda tak boleh nak follow. Tapi waktu hujung minggu ni anda boleh follow. Okay, sambung lagi Faiz. Okay, yang ketiga ialah saya sentiasa stay on track. Saya sentiasa seiras dengan arus pembelajaran yang semasa. Okay, sebab kita kena tahu kandungan SPM ni dia banyak tau. Dan dia bukan benda yang senang kita boleh faham dalam sehari 2 hari. Betul. So saya sedar tentang kesusahan ataupun difficulty of SPM ni dari awal form 4 lagi. Okay, so dari awal form 4 lagi saya memang dah bagi macam set yang saya akan constantly be on track dengan pembelajaran. Okay, so macam mana kita nak stay on track? Okay, cara saya dulu ialah saya sebelum masuk kelas, saya memang akan review ataupun baca kandungan yang akan diajar dekat kelas nanti. Okay, ni sangat penting. Apa? Macam early preparation macam tu. Yes, review balik. Early preparation, pre-study semua tu. Sebab ni sangat penting supaya tak lost tau dalam kelas. Sebab banyak tau konsep-konsep yang baru yang kita belajar waktu SPM yang kita tak pernah belajar. Dulu macam chemistry, fizik, memang susah. Memang baru. Dia bukan susah, dia baru. Dia so saya kena belajar. Saya kena familiarkan dengan konsep-konsep ni. So bila kelas cikgu ajar, saya terus yang faham, tak lost kan. Okay, yang tu cara yang pertama. Dan yang kedua is saya terus cari penjelasan kepada benda yang saya tak tahu. Okay, maksudnya bila saya tak tahu je satu konsep ke atau satu kandungan, saya terus cari penjelasan tentang kandungan tersebut yang saya tak tahu tu. Cara nak macam cikgu ajar dalam kelas, tiba-tiba kita masuk dalam topik baru, ada macam hukum linear baru ke apa ke, awak terus carilah nak tahu benda tu pasal apa, macam tu. Yes, maksud tu betul. Maksudnya kalau saya ada kesusahan untuk memahami sesuatu konsep ataupun saya tak faham jalan kira ni apa, saya terus cari penjelasan, jawapan untuk benda yang saya tak tahu tu. Dan cara saya buat ialah yang pertama, saya tanya kawan. Okay, tanya kawan, saya tanya cikgu. Kini pun sangat penting, tanya je, jangan malu-malu, just tanya. Saya rasa ramai lah yang diorang malu nak tanya, diorang takut orang sindir diorang macam pandang rendah. Jangan kita tengah belajar ilmu ni.
jadi segan ataupun takut nak bertanya kat Betul. orang kan. Jangan, just tanya. Kalau orang tanya tu jawab lah, jangan macam soalan senang pun nak tanya, janganlah. Betul kat kau, yang bertanya tu baguslah dia bertanya. Yang menjawab tu yang nak menolong betul. orang tu. Jawab betul-betul lah, kita tolong orang, betul tak? So tanya kawan, tanya cikgu, ataupun saya refer balik buku teks, okay. And then cara yang paling saya rasa paling utama lah ialah guna YouTube. Cari kat YouTube. Sebab sekarang dah memang ada banyak YouTubers yang buat konten tentang SPM ni, dan berbanding masa dulu, berbanding saya dulu, saya tak banyak tahu YouTuber yang buat SPM konten. Tapi sekarang memang sangat banyak. So saya rasa, and the best part is dia free, dia percuma. Kan? So I think it's a very great resource lah. Korang memang kena fully utilize this. Guna pakai apa yang ada sekeliling kita. Betul. So zaman sekarang siapa yang ada phone, tiba-tiba tak jumpa dalam buku, boleh terus pergi dekat phone. Dekat je kat tangan, tak perlu nak buka komputer. So benda-benda macam tu lah kita kena utilize, betul tak? Betul. Okay. Untuk tambah lagi untuk yang constantly stay on track ni, kenapa dia penting kita kena sentiasa seiras dengan arus pembelajaran. Sebab kita nak elakkan snowball effect. Okay, snowball effect ni maksudnya bila dah nak dekat-dekat SPM, kalau kita asyik tangguh apa benda yang kita tak tahu kan, and then bila dah nak dekat SPM, kita tengok balik buku dan kita macam baru perasan, baru sedar, oh banyaknya yang saya tak faham, yang saya tak faham lagi. And then masa tu kita macam sempat ke kan, kita macam ya Allah, banyak yang saya tak faham, sempat ke, and then kita mungkin lost motivasi dari sana, dan kita rasa nak give up. Sebab tiba-tiba dah, sebab dia akan bertimbun terus. Bertimbun. So kita kena elakkan daripada snowball effect ni berlaku. Kita kenalah sentiasa di on track, kena sentiasa tanya. Macam kita ikut jadual yang kita dah buat, kita kurang-kurang kita belajar topik-topik yang akan datang, kira dah dekat SPM, tak ada banyak lah topik yang kita nak ulang kaji lagi, dah tinggal sikit je lah. Faham? And by the way, hi Ilaina, hi Ashraf Gaiden, hi Muhammad Ashraf. Selamat datang kita punya stream, selamat datang kita punya live session Mind Ads bersama Faiz ya. Belajar cara Faiz ya, Cemerlang SPM. Jadi kalau anda mengambil SPM, stay sini, share kita punya post, share kita punya video ni, tarik lagi ramai-ramai kawan siapa yang tengah ambil SPM, kita belajar macam mana cara belajar yang bagus untuk cara belajar yang cemerlang untuk SPM bersama Faiz. Okay, kita sambung balik Faiz. Kita dah masuk point kita sambung tadi. Dah habis point tadi. Dah habis kan? Point seterusnya kita dah masuk nombor 4. Nombor 4, yes. Nombor 4, yes. So nombor 4 ni dia sangat obvious lah, which is buat banyak latihan, practice. Sebab adalah patah English ni yang sangat famous, practice makes perfect. Kan? Yes. Okay, so practice yang saya selalu buat ialah buku latihan dan pasir paper. Pasir paper memang saya banyak ulang, saya buat banyak-banyak. Ada dua sebab dan kepentingan yang saya memang utamakan buat banyak latihan dengan pasir paper ni. Okay, sebab yang pertama, saya sebenarnya banyak tahu belajar tentang sesuatu konsep. Saya belajar tentang penggunaan sesuatu formula, penggunaan sesuatu teori melalui latihan yang saya buat. Kan, sebab sometimes kita baca buku teks kita tak faham, dia terlalu teori kan. Dan kalau kita tengok buat soalan, dan kita tengok cara penjelasan dia, dan kita terus faham, oh macam ni ke yang kita kena buat. So kita faham daripada buat latihan, kita faham tentang suatu konsep. Itu yang pertama. Yang kedua is bila buat banyak latihan ni dan kita check skema jawapan, saya akan lebih peka cara nak menjawab dengan betul yang boleh mendapatkan saya markah waktu exam. Okay, tunjuk, kalau contoh matematik dia tunjuk full step lah. Yes. Okay, faham. Sebab sometimes skema jawapan waktu exam dia agak terikat. Kita kena memang guna terms-terms ataupun penjelasan yang tertentu baru kita dapat markah. Walaupun kita jawapan kita ada maksud yang sama, tapi dia memang skema memang macam tu. Kalau kita tak guna terms yang tu, kita dapat markah. Dia memang spesifik kan kalau ikut pemakaran memang dia spesifik kan. So saya tahu pasal penjelasan terma-terma ni, terms-terms ni melalui latihan dan juga skema jawapan yang saya check kat belakang lah.
itulah apa nama kita punya benefit daripada banyak latihan yang kita buat, banyak latihan kertas soalan yang pasir. And by the way, Cik Rohani ni dia ada tanya kalau ada tak Faiz amalkan apa-apa teknik menghafal ke, sebab dia susah untuk menghafal benda ke, ataupun ada cara belajar lain yang kita boleh bantu kita ingat benda-benda proses ke calculation macam tu. Okay, so sebenarnya dulu saya pun ada mengalami masalah cara menghafal ni. Saya rasa saya tak ada jawapan pun dulu untuk cara menghafal, sebab saya pun rasa ada masalah. Dan sekarang saya tak perlu banyak menghafal dalam bidang saya. So tapi macam tips yang general, diorang selalu guna konsep active recall. Okay, so ada satu konsep ni dipanggil active recall ataupun retrieval practice. Okay, maksudnya kita lepas je kita let's say belajar sesuatu perkara ataupun buat belajar konsep yang baru, bila kita nak belajar konsep yang baru ataupun kita baca benda yang kita nak hafal tu, kita terus buat benda yang berkaitan dengan konten tersebut. Contohnya kita buat latihan, ataupun kita tulis dekat satu buku apa yang kita dah hafal tu, kita tulis semula. Buat nota balik lah kiranya daripada apa kita baca tadi. Ataupun macam buat tulis banyak-banyak, macam kena denda waktu kecil kan. Tulis macam ada apa yang macam nombor Avogadro constant apa. Tulis banyak-banyak. Okay. Sebab konsep ni ialah bila kita guna bila kita buat sesuatu menggunakan daya otak yang tinggi, kan, sebab kita terus mengingat apa semua tu, mengingat semua tu, baca, mengingat, terus buat latihan semua tu, and then dan yang penting juga tanpa menggunakan sebarang rujukan. So bila buat latihan, bila menulis balik tu, jangan rujuk balik, tulis je apa yang kita ingat. Lepas tu buat latihan tu ikut apa yang kita masih ada, ilmu yang masih ada. Dan bila macam penggunaan daya yang tinggi ni, dia akan force kita untuk fikir, untuk ingat balik apa yang kita yang belajar tadi. So daya yang tinggi ni lah yang akan meningkatkan kefahaman dan kuatkan ingatan kita terhadap sesuatu perkara tu. Ini nama dia active recall, kita recall balik secara aktif lah. Kita belajar, and then kita actively kita try recall balik, kita buat latihan. Jadi kalau ada siapa yang masalah untuk menghafal nota atau menghafal formula, cara kerja apa, boleh buat boleh buat cara ni, cara active recall. Belajar dulu, kemudian tutup buku, buat latihan. Kita recall balik apa dalam otak kita. Okay, kita sambung balik. Okay, itu untuk praktis lah yang keempat. Okay, so saya sambung yang kelima. Okay, sambung. Okay, so yang kelima ni it's more towards mindset. Dia mindset kita. Mindset yang saya pegang ialah it is never too late. It is never too late. Maksudnya sempat lagi. Okay, and ni applies especially kepada adik-adik form 5 kat semua tu. Sebab SPM dah nak dekat kan, berapa bulan je lagi. And then saya juga terima ramai comments DM yang kata, sempat ke saya nak belajar semua ni, banyak konten yang saya tak tahu lagi, sempat ke. So dia ada dua jawapan kat sini. Okay? Dia ada jawapan pendek dengan jawapan yang panjang. Okay, jawapan yang pendek is sempat lagi. Dan tapi cara pembelajaran dia kena berubah. Tak boleh belajar dari A to Z. Okay? Macam belajar tengok buku teks ataupun tengok video macam A to Z lah. Tak boleh start dari awal sampai mula dah. Memang tak sempat. Tak boleh full lah, dia memang nak kena potong lah. Tapi dia more towards pembelajaran secara buat latihan, buat pasir paper. So kena tukar mood pembelajaran, tapi sempat lagi, serius sempat. Tu jawapan yang pendek. Okay. Jawapan yang panjang untuk sempat lagi is melalui pengalaman saya sendiri. Jadi pengalaman saya sendiri, saya ada dua bukti kukuh yang pengalaman saya ada dua bukti kukuh yang sempat lagi. Okay, it is never too late. So yang pertama, lepas trials, ramai daripada kawan saya, diorang dapat result yang biasa. Maksudnya ada B, ada C, banyak B, banyak C kan. Tapi diorang tak putus asa. Diorang tahu, diorang aware of apa diorang kurang, and then they work on that.
walaupun masa trials dengan SPM ada tinggal 2-3 bulan je kan, tak banyak, tapi diorang tahu sempat lagi. Okay, so diorang usaha, and trials ni pun salah satu benchmark yang bagus, dia standard yang bagus yang dia bagi tahu kita kurang kat mana. Kan? Kalau kita dapat result yang bawah kepuasan kita, so kita tahu kita actually kena put more efforts. Okay, so sempat lagi. So diorang study and then bila exam SPM yang sebenar, result sebenar, diorang dapat straight A. Bukanlah straight A, diorang dapat A yang banyak. Keputusan cemerlang. Keputusan cemerlang. Memang beza lah dengan result trials. So tu bukti yang pertama yang sempat lagi. Okay, pengalaman saya. Memang kawan saya macam tu. Okay, yang kedua, okay, ni bukti saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Okay, so saya memang so sebab ada orang waktu exam, hari exam tu, diorang dah tak baca buku kan. Diorang macam relax, diorang macam nak relax the mind, nak cool down. Tapi itu bukan cara saya. Cara saya ialah waktu exam tu saya masih akan baca buku. Okay, dan sampai tahap sebelum saya dipanggil masuk ke dalam dewan, saya akan baca buku. Okay, beberapa minit, beberapa saat saya akan baca buku. Dan masa tu saya takkan macam bergaul dengan kawan ataupun bersembang ataupun buat study group ke apa. Saya memang seorang-seorang study. Buka-buka. Saya study as much as I can. And what happened, macam rezeki saya kot. Banyak tau. Macam benda yang saya baca a few minutes sebelum masuk dewan tu, itulah yang keluar waktu SPM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam sejarah, biologi. Memang benda yang saya baca a few minutes memang keluar. Time tu nasib baik macam baca hujung-hujung tu kan. Kalau tak baca tak tahu dah jadi apa. So pengalaman ni is bukti yang kukuh yang sempat lagi walaupun beberapa minit. So kepada yang luar sana macam fikir macam nak putus asa, rasa tak sempat, no, sempat. Okay? A few minutes tu pun membantu saya. Okay, so sempat lagi. It is never too late. So tak kira yang kat luar sana pun tak kira dah berapa, tak kira kalau anda fikir dah terlambat nak belajar pun sekarang sebenarnya tak terlambat. Betul. Sebab apa? Kalau ikut mindset Faiz, it's never too late. Yang penting anda start. Anda start belajar, anda start baca, anda tahu mana anda nak start. Yang contoh kalau siapa yang kira trial dah lepas ke? Saya pun tak. Okay, kalau saya pun tak ingat. Jadi kalau contoh kalau siapa yang dapat result trial mungkin tak berapa memberangsangkan, ingat ini bukan terakhir. Trial hanyalah semacam kita punya benchmark sahajalah. Kita boleh tengok mana yang kita cetak okey sikit, mana yang boleh okey sikit. Jadi mana yang kita mungkin dapat B, kita boleh push balik dalam 2-3 bulan ni dapat A je kan. Ya kan? Boleh. So betul tak kata Syairah, tak ada istilah terlambat untuk berubah. Bagus Syairah. Tips English untuk apa tu? Cik Rohdi tolong spesifik sikit tips belajar bahasa Inggeris. Nanti kita akan sentuh tu. Dalam poin kelima, mindset, ada nak terangkan apa lagi tak untuk para penonton? Saya rasa itu je lah. Itu mindset, okay. Dua contoh tadi pengalaman. Jadi kita move on kepada poin kita yang keenam, tips belajar. Yang keenam. Okay, so yang keenam yang saya buat ialah saya eliminate ataupun saya kurangkan gangguan, kurangkan distractions. Okay, so gangguan yang utama memang obvious lah, smartphone kita. Okay, macam sebab kita games, okay, social media semua tu, sebab masa tu saya bagi tahu diri sendiri, saya akan sacrifice 2 tahun ni je, 2 tahun je, form 5 saya akan sacrifice, saya akan kurangkan distractions, kurangkan main semua benda-benda ni. Dan lepas SPM, saya boleh main sepuas hati saya. 2 tahun je saya nak sacrifice, kan? So saya memang, lagi-lagi asrama, kita memang limited lah nak guna smartphone semua ni. So kurangkan distractions dari segi smartphone, dari segi movies, games, semua ni yang akan ganggulah kita punya pembelajaran. Macam kita nak belajar pun macam kita tak fokus, kita fikir benda lain lah, benda-benda distraction tu. Okay. So avoid distraction for tips number 6. Okay. Then distraction pun ada dari segi persekitaran. Okay, persekitaran yang sangat bising. Sebab dalam kelas
Ramai kan yang suka bersembang semua ni. Lepas tu suasana kelas memang agak bising, banyak distractions dari segi tu. So saya memang selalu study kat perpustakaan, study seorang-seorang. Itu cara saya lah. Memang ada cara orang dia lain, suka study group, ada yang study group suka semua tu, yes. Kumpulan ada 3 orang ke, ada orang je suka macam seorang-seorang. Ya. Macam Tapi bila kurangkan distraction lah. Kalau buat study group tu pun kena betul-betul serius lah. Jangan macam sembang. Yeah. Jangan asyik nak borak je kan. Kita datang study group tak belajar, kita belajar. Yeah. Okay, and then yang next one is a bit controversial lah. Ni pun bawah distractions, which is okay, ni controversial. Ni cuma pandangan saya, which is jangan bercouple. Okay. Baru macam ke? Jangan ada macam teman wanita, teman lelaki, jangan bercouple. Okay, sebab dia memang akan ganggu emosi. Okay, 2 tahun je, macam kita sacrifice 2 tahun. Lepas SPM boleh lah kita cari teman-teman kita ni kan. Sebab memang daripada pengalaman saya sendiri, saya tengok kawan saya ada yang memang diorang break sebelum beberapa minggu sebelum SPM. Lepas tu memang ganggu emosi. Lepas tu memang ganggu akademik tau. Memang affected lah diorang punya result SPM semua tu. So then bila kita couple pada usia yang tak sematang sangat, 16-17 ni, kita macam banyak buang masa tau. Kita nak OTP malam-malam, macam on the phone nak call, message semua tu. So dan nak kena update lah, benda lah kan, soal malam lah. So dia memang banyak makan masa dan dia akan ganggu emosi, ganggu prestasi kita. So sacrifice je lah 2 tahun ni dan eliminate distractions yang saya mention tadi. Cubalah kurangkan. Kita memang yang point ni memang boleh katakan macam agak kontroversi lah, sebab macam ramai orang macam biarlah couple tak kacau apa, study tu tak study. Tapi ada masanya couple tu akan mengganggu pelajaran anda, sebab dalam situasi terdekat ni ia perlukan fokus sepenuhnya contoh untuk SPM. Kalau kita boleh kurangkan distraction, kita tambah motivation, jadi benda tu kan lagi bagus kan? Betul. Okay. Jadi kita teruskan lagi dengan tips-tips ni. Kalau penonton luar jangan risau, saya nampak ada banyak soalan dekat sini. Ada macam soalan cara hafal bio, cara nak familiar English dalam kehidupan. Jangan risau, kita habiskan tips ni dulu, nanti kita akan cuba tackle satu-satu yang ada dekat sini. Faiz okay? Kalau kita nak menjawab soalan banyak agak soalan penonton ni. Okay, kita move on dengan tips dulu. Okay, so yang terakhir which is yang ketujuh, which is strike a balance, kena seimbang. Okay, dan seimbang ni tak boleh lah kata seimbang 50-50. Okay, 50% academic, 50% co-curricular. Seimbang ni kena, bagi saya macam 70-30 macam tu. Okay, saya spend more time on academic, tapi bukan 100% academic je and then saya hiraukan co-curriculum. Okay, ni tak. Okay. So there's macam satu satu idea ni, maksudnya bila kita study betul-betul. Bila kita main betul-betul. Bila kita rehat betul-betul. Okay, so ni memang saya terapkan dulu lah. Agak bising. So and then bila saya dah study tu, saya kan study betul-betul. So saya akan ada satu had masa yang saya macam panggil self reward lah, reward sendiri. Saya rehat dan saya rehat betul-betul. Saya reward sendiri betul-betul. Maksudnya saya dah study lama kan. Maybe saya reward myself macam tengok movie, makan semua tu kan. So and then selain daripada academics pun kena jaga kita punya mental health dan kita punya physical health lah. Dan bagusnya dekat asrama dulu memang kita tapi kita disuruh exercise, disuruh riadah semua tu. So kita kena find a balance kan. And also kena improve lah daripada aspek yang lain. Jangan macam fikir akademik je. Kita kena try to involve in more competitions, kena masuk program-program, kena ada positions dalam club. So that's my 7. It's not academic sangat, tapi I think it's still needed to be said. Macam kita memang kena seimbang, kena balance. Okay? Jangan full 100% academic je, kita serahkan perkembangan yang lain. So kena seimbang dari segi sana. So kiranya macam
rutin seharian walaupun kita belajar, kita taklah fokus belajar saja, kita penting lah benda lain macam hubungan dengan manusia, physical health, mental health, benda macam tu. Selain pun kalau contoh kalau duduk asrama, nak kena jaga duduk seseorang tu macam mana kan. Apa saya nak sebut tadi, saya lupa jap. Okay, itu adalah tips yang ketujuh daripada Faiz. Jadi kalau nak belajar, belajar betul-betul. Kalau nak rehat, rehat betul-betul. Jangan main-main. Kalau nak main pun main betul-betul. Jangan main-main. Okay. Jadi kita sekarang mendengar kita baru lepas sembang pasal tips ni. Jadi kita akan tackle dulu soalan-soalan daripada penonton kita hari ini. Okay, kalau macam ni contoh saya ambil yang kita senang lah. Contoh kalau yang anda tanya di luar sana, yang tanya macam mana tips nak hafal bio, tips nak hafal sejarah, tips nak hafal subjek lah kiranya. Faiz tadi katakan dia menggunakan teknik, ada teknik yang dinamakan active recall, di mana jika lepas anda belajar, anda terus buat latihan untuk recall balik, untuk refresh balik info-info yang ada dalam otak anda sekarang ni selepas belajar tu. Itu adalah teknik active recall. Tapi kalau macam ada sini contoh tanya subjek sejarah, subjek bio, ada Faiz ada cara lain ke ataupun cikgu memang best ajar sebab tu macam senang sikit nak ingat ke macam mana? Saya rasa konsep yang utama ialah ulangan. Okay? Ulang. Tak kisahlah, dia ada banyak cara tau kita nak belajar ni, nak hafal sesuatu benda. Ada yang guna flashcard kan. Ada yang dia macam jadi cikgu, lepas tu dia ajar kawan dia. Ada yang cakap dengan diri sendiri kuat-kuat depan cermin ke apa. Ada yang macam saya memang akan tulis banyak-banyak kali dekat buku, dekat tu kertas yang kosong saja. Itu style Faiz sendiri. Tapi saya rasa semua cara-cara dia ada satu konsep yang common, which is dia ulang berkali-kali, ulang banyak kali. So saya rasa korang ikutlah cara yang korang suka, tapi make sure dia dalam ulangan yang banyak. Okay, ulang banyak-banyak kali. And ada juga konsep, macam scientific konsep yang dikaji dalam ulangan ni, dia panggil space repetition, ulangan dalam jangka masa yang tertentu. Maksudnya lepas sehari ataupun lepas 3 hari. Tak. Maksudnya lepas sehari, lepas 3 hari, lepas seminggu, lepas 2 minggu, macam tu. Kita ulang benda yang kita nak hafal tu dalam selang masa yang tertentu. Dia ada konsep, nama dia space repetition, dan dia memang dikaji secara saintifik sebab dia ada include macam forgetting curve, maksudnya kadar kita melupa. Sebab saya macam kalau kita 2-3 hari kita tak hadap benda yang kita belajar tadi, kita akan lupa benda macam tu kan? Yes. So dia ada kadar dia ada seorang researcher dia buat kadar apa kita lupa ni. So untuk combat kita punya forgetting ni, kita ulang pada selang masa yang tertentu. So bolehlah cari informasi tentang forgetting, space repetition. Yes, space repetition. Jadi kalau anda nak menghafal, kita dah ada 2 cara. Satu kita ada active recall, satu lagi kita ada space repetition. Jadi anda boleh search Google dululah 2 benda ni macam mana, dan benda ni macam mana anda nak terapkan dalam anda punya study. By the way Faiz, ada yang tanya, Faiz ada apa-apa makanan yang Faiz cuba elakkan kalau nak dekat kat exam? Kalau saya dulu orang kata jangan makan kepala ikan, jangan makan asam, macam tu. Saya bedal je semua. Tak kot, saya makan sebab asrama kan, makan apa yang dibagi je lah, tak ada pilihan pun. Tapi saya sebelum beberapa bulan tu tak adalah macam tips, tapi sebelum exam, macam sehari sebelum ataupun pagi exam tu, ni memang saya jaga, saya memang makan alas perut je. Okay, jangan makan heavy, jangan makan makanan yang boleh membawa kepada cedera, macam makanan pedas, makan benda yang kita tak biasa makan. Ini untuk sarapan lah. Sarapan so, jangan minum banyak sangat air. Serius. Sebab dia akan masa kita nak bagi tanda semua tu. So, makan sekadar alas perut je. Itu dari segi makanan lah. And then kalau macam kat sekolah sebelum dia dah sediakan makanan yang kalau anda di luar sana pun, kalau biasa kalau kita nak banding kat asrama akan sediakan makanan dengan portion
yang sesuai dengan bajet, maksudnya portion yang untuk sayur, ayam, ikan, nasi, apa semua buah. So itu kalau anda nak diet yang betul lah kiranya. And then rasa kalau bagus pun banyakkan makan sayur, and then kurangkan makan jajan, minuman-minuman gas, benda-benda junk food lah. Okay. Sekejap, kita move on kepada soalan yang seterusnya. Faiz, ada tak nasihat ataupun apa-apa panduan untuk adik-adik sekarang ni? Sekarang dia dah ada matlamat untuk cemerlang SPM. Kita sekarang nak tanya pasal matlamat untuk selepas SPM. Contoh kalau Faiz sekarang ada belajar engineering di Shanghai. Contoh kalau adik-adik di luar sana dia dah ada SPM, dia terfikir pula dia lepas ni nak pergi mana. Mungkin dia tengok course ni menarik sebab tengah famous, mungkin course ni menarik sebab ramai orang. Ada tak apa-apa nasihat dalam memilih course yang betul minat ke, atau course yang boleh macam pergi jauh ke, macam mana? Okay, so sebenarnya pilih course lepasan SPM ni saya rasa topik yang sangat penting yang perlu didedahkan lah. Sebab memang dulu saya ingat lepas habis SPM kita terus start degree. Sebab saya memang tak diberi pendedahan kan. So saya rasa sebelum kita start kepada macam tips semua tu, saya nak bagi pendedahan sedikit lah pilihan yang ada pada lepasan-lepasan SPM. Okay. So dia yang pertama ialah more towards institut kerajaan, okay, dan study dekat lokal. Okay, so pilihan-pilihan dia ada, yang pertama paling obvious lah STPM, STPM Form 6. Okay, itu yang pertama. Yang kedua kita ada matriculation, orang panggil matric in short. Okay, yang itu yang kedua. Yang ketiga kita ada asasi, foundation. Asasi ni dia selalunya bonded kepada spesifik universiti dah. Maksudnya lepas habis asasi setahun, kita terus start degree dekat universiti asasi. Dan yang keempat, kita ada diploma. Diploma ni sebelum degree lah, dia antara sebelum degree. Diploma, degree, master. Okay. Tersekat lah. Tersekat. Halo Faiz. Okay, jadi kita sementara Faiz tengah tersekat, kita recap balik apa yang Faiz cakap tadi. And sebelum saya recap, saya ingin ucapkan hai. Terima kasih kepada mereka yang menonton Minute Slice sesi Minute Aras kita pada hari ini. Syahira, Anis, Ashraf, Cik Kainuliza. Saya nampak soalan tu, Cik Naziha. Nanti kita tunggu Faiz okey sikit. Sorry. Okay. Ada. Okay, so tadi empat tadi ialah more towards study locally dan di bawah institut kerajaan, maksudnya yuran dia tak tinggi sangat. And then next kita ada options kalau yang minat nak belajar kat luar negara. Okay, tapi ni yuran dia agak tinggi and dia towards institut private lah. Okay, kita ada A-levels. Okay, kita ada A-levels. A-levels ni yang dikira paling bagus lah sebab dia memang recognized worldwide, okay, A-level. Dan kita ada IB. IB stands for International Baccalaureate, IB. Okay, IB. And then next kita ada spesifik punya negara. Contohnya kalau nak ke Amerika Syarikat, diorang ada satu program nama dia ADP. Okay, America Degree Program. Contohnya kalau nak ke Australia, dia pun ada spesifik dia nama dia AUSMAT, Australian Matriculation. Okay. Itu kita spesifik ikut negeri lah. Tapi generally kalau nak keluar negara, okay, kalau nak keluar negara, saya rasa STPM sangat-sangat bagus. Okay, yang pertama sebab yuran dia tak tinggi, okay. Dan dia STPM ni saya tak tahu lah, tapi ramai ada tanggapan yang buruk tentang STPM. Diorang kata STPM untuk budak-budak yang macam yang tu kan, yang macam yang terpaksa sambung tingkatan 6. Sebenarnya it's not a bad thing tau. Okay, sebab STPM ni dia memang recognized globally sampai ke tahap University of Cambridge. Universiti yang sangat bagus tu, dia pun recognize STPM. Dia sama level dengan A-levels. So kepada my nasihat kepada yang kat luar macam dapat result SPM lepas tu tak dapat scholarship, okay, it's not the end of the world. Tapi still macam nak belajar kat luar negara, kita ada STPM. Kita boleh ambil STPM, kita
kita dapat result yang bagus dan kita guna result TPM kita apply scholarship. Dan yuran dia tak tinggi berbanding kalau kita guna A-levels, sebab A-levels ni private, so yuran dia agak tinggi. Okay, tu pendedahan tentang option-options yang ada di luar sana untuk local dan juga untuk belajar ke overseas. Okay, next saya nak kongsikan macam mana lah kita nak pilih course kita kan, nak pilih major kita. Okay, so yang pertama is kena identify minat. Okay, identify minat dan matlamat kita. Apa contohnya apa yang kita nak kerja lepas kita habis degree nanti. Pekerjaan apa yang kita nak ceburi. Okay. And saya tahu sebenarnya ramai kat luar sana, termasuk saya, kita macam tak sure tau. Kita tak ada spesifik minat yang tak ada spesifik area yang kita minat. Okay, so tips saya yang saya buat dulu ialah saya tak tahu apa yang saya minat, tapi saya tahu apa yang saya tak minat. Okay, so tips dia ialah kita buang apa yang kita tak minat, kita eliminate yang tak minat. Saya bagi contoh saya sendiri ya. So kat SPM kita ambil sains kan, sains ada 3 sains. So saya tahu biologi saya tak minat sangat, so saya eliminate biologi. So narrow down kepada engineering, physics dengan chemistry. Lepas tu saya tengok lagi apa yang berkaitan dengan area ni lah, 2 sains ni. So ada macam engineering, ada macam jadi physics, scientist, ada yang macam jadi cikgu semua tu. Lepas tu saya tengok, saya narrow down, saya tanya balik apa yang saya tak minat, saya eliminate. Lepas tu daripada physics dengan chemistry, saya lebih cenderung kepada physics, saya tak minat sangat chemistry, so saya eliminate yang tu. Lepas tu saya tinggal dengan physics dan maths kan. Maths memang mana-mana pun kena kan. So physics dengan maths juga. So dari dua ni dia ada pilihan saya ada macam saya boleh jadi mathematician, pure maths ataupun pure physics, ataupun saya boleh jadi engineering kan, ataupun dua ni je kot saya rasa. So saya rasa macam pure ni, macam pure science ni dia agak theoretical tau, dia macam belajar teori banyak, so saya tak minat sangat, so saya eliminate yang tu. So saya tinggal dengan engineering. Engineering dia sangat praktikal. Okay, then dalam engineering pula dia ada cabang-cabang dia. Tapi generally ada 5 je. Okay, aerospace, ada chemical, ada civil, electrical, dan yang terakhir ada mechanical. Okay, so dari sini saya eliminate lagi apa yang saya tak suka. So tadi chemical memang saya tak minat sangat, so saya out. So aerospace semua tu macam tak minat sangat. And then narrow down kepada 2. Okay, ni contoh lah saya bagi. So mechanical dengan civil kan, mechanical dengan civil. So saya tanya, saya macam fikir lah yang mana saya perlu masuk. And then saya fikir, saya buat analisis dan saya rasa macam mechanical ni dia lebih kepada benda yang bergerak tau. Benda yang bergerak semua. Civil dia lebih kepada benda yang tak bergerak, semua bangunan kan. Bangunan memang bergerak. Macam bangunan dengan besar kenderaan lah macam tu. Macam tu. So masa tu saya fikir macam benda yang bergerak mesti lagi susah nak, dia kiraan dia lagi susah daripada engine, gear apa semua kan. Benda yang tak bergerak. So saya pilih lah yang lagi senang tu, maksudnya yang tak bergerak. Pilih mana yang lebih tertarik pada Faiz lah. Dan sekarang ni memang saya sangat gembira lah, saya puas hati dengan benda yang saya belajar sekarang. Sebab memang menarik lah. Civil ni kita belajar pasal bangunan, kita belajar pasal material semua tu. Lepas tu dia sangat praktikal, boleh nampak. Banding kalau kita belajar macam chemistry, dia agak teori kan. Dia kena kan. Contoh kalau ada kawan dulu yang dia chemical apa, cabang chemical apa, dia dah boleh fikir jadi apa. Dia ada orang yang boleh sesuai dengan macam tu, dia suka bahan kimia. Tapi kalau contoh Faiz lebih pada bahagian fizik. Kalau ada orang lain mungkin lebih pada bio, lebih pada badan, otak, badan manusia. So kita pilih dari situ lah, kita cakap eliminate apa yang kita rasa kita tak nak. Eliminate macam tu siapa yang tak berapa dengan matematik ke, ataupun tak berapa sangat dengan subjek-subjek lain ke, boleh eliminate. And then kita fokus apa yang kita nak, apa yang ada daripada baki tu lah. Kira kita buat pilihan course style macam tu lah. Betul. So bagus jugalah, sebab kalau kita nak kalau kita nak suruh orang pilih apa course yang dia suka, susah juga nak fikir apa yang saya suka tu.
Sebab mungkin saya suka naik motor, saya suka naik basikal, saya nak pergi kos apa naik basikal. So lain juga kan. So kalau daripada cara Faiz, senanglah kita nak pilih kos tu daripada process of elimination. Betul. So itu adalah guide Faiz untuk pilih kos lah. Okay. Ya. Sebenarnya ada lagi. Ada lagi. Okay, sama lagi. So yang sama kedua is do your research. Kena buat research. Okay, research ni dia yang tadi more towards cari minat kita. Okay, do your research ni ialah kita kena tahu kita nak sambung program apa lepas SPM. Sebab saya dah mention banyak program tadi, ada macam 7-8 programs. So kita kena do your research. Sebab ada certain programs yang dia lebih kepada memang exam je. Memang 100% exam. Ada yang program macam lebih kepada dia mixture of both, macam exam, lepas tu ada semua teori saja. Semua tu. So and then korang pun kena tengok dia punya yuran kan. Yuran, durasi dia ada yang setahun, ada yang 2 tahun, setahun setengah. So you kena buat research and then tengok yang mana sesuai dengan kemampuan diri, dengan minat diri. Tengok situation juga. Kewangan diri. Do your research. Then dari sana tahulah nak pilih pilihan yang mana. And then yang ketiga is saya rasa kena cari orang yang bila dah ada minat, yang macam dah tahu nak masuk apa, kita kena cari orang yang memang dah ada dalam program tu, dalam bidang tu. Maksudnya tanya seniors, tanya cikgu, ataupun carilah orang yang memang dalam kenalan siapa ke, saudara mara ke. Sebab sometimes waktu SPM kita minat certain subject. Okay, contohnya kita minat fizik kan. Tapi bila masuk degree, kita kena tahu yang benda yang kita belajar waktu degree ni dia bukanlah beza, tapi dia sangat-sangat mendalam. So kita lagi detail lah. Sangat-sangat detail berbanding SPM dulu. So apa yang mungkin berlaku is kita minat waktu SPM, tak semestinya kita akan minat waktu degree nanti. So macam mana kita tahu apa yang kita bakal belajar, kita kena cari senior kita. Okay, and then kita tanya apa course diorang ambil, apa pengalaman, apa pendapat diorang tentang bidang-bidang ni, and then juga ada ke peluang pekerjaan semua ni kan. Kalau macam tak ada orang, boleh lah. Kalau macam nak tahu pasal engineering, boleh tanya saya kat Instagram sebab saya dalam bidang engineering ni. So dari tips saya lah, kena tanya seniors, tanya orang yang tahu, tanya orang yang ada pengalaman dalam bidang tu. Betul. And then sebelum kita pergi lebih jauh, kita melalut lebih jauh lagi, ada satu soalan daripada Nazihah. Dia tanya, saya nak tanya macam mana nak kurangkan pressure sepanjang tahun sebab saya rasa depress sangat kebelakangan ni. Mungkin sebab risau nak ambil SPM. Ada tak apa-apa nasihat cara nak kurangkan stres tu, nak manage balik diri, sebab kita punya mental preparation pun dia penting juga. So ada tak nasihat apa? Untuk kurangkan macam kerisauan semua tu, saya rasa just jangan fikir, jangan kita campur aduk emosi kita dengan SPM. Objektif kita. Kita eliminate. Sekarang kita kena tukar mindset. Kita jangan fikir macam sempat ke, macam risaunya boleh ke saya capai ni. Jangan fikir, jangan ada fikiran macam tu. Kita cuma kena neutral. Kita cuma macam kena tukar mindset. Fikir, saya ada beberapa minggu lagi, saya ada berapa masa yang saya ada lagi sebelum SPM, dan kita fokus apa yang kita boleh buat. Kita jangan fikir apa yang dah lepas, jangan fikir emosi, jangan fikir, just try to be neutral and then be very realistic, be very just practical. Apa yang saya boleh buat dan saya akan cuba yang terbaik. Okay? So instead of kita risau boleh tak, kita risau ni sempat tak belajar, kita risau boleh tak jawab ni, so kita eliminate benda tu, kita tak fikir, kita fokus buat apa yang kita boleh buat macam tu. Kita mampu, and bila kita dapat risau dulu, kita akan dapat kepuasan. Kita akan bagi tahu diri kita, I have done my best, saya dah buat yang terbaik kan. Kita takkan ada guilty, takkan rasa kecewa, apa-apa result kita dah tahu, kita dah buat yang terbaik, kita dah usaha dan kita berserah kepada Allah kan. So jangan saya tahu dia emosi ni susah kita nak kawan, tapi try
And bagi saya pun ada melalui macam episod-episod macam saya rasa tiba tak yakin dengan diri sendiri, tiba-tiba macam stress semua tu. But saya akan just eliminate semua benda dan saya akan duduk, saya akan talk to myself, saya akan rationalize. Saya ambil buku, lalu saya tulis macam analyse, saya ada berapa subjek lagi, yang saya ada berapa topik, dan saya tengok seberapa lama. And then bila kita rationalize, kita buat macam strategi macam ni, kita akan perasan sebenarnya tak banyak pun, tak sebanyak yang kita perlu cover, yang kita ingat banyak tapi tak sebanyak yang kita ingat. Tak macam it's not as much as we thought sebenarnya, dan kita boleh capai benda tu. So kita kena macam rationalize diri sendiri, buka buku, talk to ourselves, and then just try to plan, buat strategi macam tu. Tu cara saya lah. Faham. Okay, jadi soalan last, sebab kita pun dah sekiranya masa kita dah sejam dah. Memang tak ada plan, kita sembang banyak pula hari ni. Okay, soalan last, dia ada orang tanya macam mana kita nak asingkan masa untuk study dan masa siapkan homework. Okay, sebenarnya saya dapat soalan ni banyak sangat. Saya rasa as I mentioned earlier, saya banyak belajar melalui buat latihan. So saya consider buat homework tu as a form of study. Itu cara saya lah. Kan? Sebab saya tunjuk apa contoh jadual belajar dekat YouTube saya. Lepas tu ramai tanya, macam mana saya nak bahagi sebab asyik belajar je tak ada tempat untuk buat homework. Bagi saya, jadual belajar tu contohnya subjek bio, dia tak semestinya kita kena belajar bio. Bukan maksud tu. Kita tak semestinya kena belajar. Kita buat benda yang berkaitan dengan bio, okay? Contohnya kita boleh buat discussions dengan kawan, maybe buat homework, buat assignment, tengok YouTube. Kan tak semestinya fokus spesifik belajar jenis yang buka buku, okay? Itu cara saya lah. So ramai yang ada kekeliruan kat sini. So jadual tu bagi tahu kita buat apa yang berkaitan dengan tu, dan tak semestinya belajar dengan cara hanya buka buku. Boleh jadi buat homework, discussion, tengok YouTube. Jadi kalau anda di luar sana, kalau yang anda fikir study, perkataan study tu adalah study, dia study tu dia merangkumi banyak lagi. Dia study tu merangkumi buat homework, discussion dengan kawan, buat presentation. Tu kira study jugalah kalau ikut kata Faiz tadi tu. Kita tengah tunggu Faiz sambung lagi sekarang sebab dia tengah sangkut. Saya nampak muka dia kat sini tengah sangkut ni. Okay, itu adalah benda-benda study lah. Jadi bagi saya recap balik daripada awal sampai akhir tadi kita dah sebut apa. First sekali kita dah tahu apakah tips-tips tadi daripada Faiz. Pertama sekali adalah apa saya tulis ni? Okay, pertama sekali adalah disiplin. Anda perlukan disiplin yang bagus. Kemudian daripada disiplin anda akan bergerak menjadi rutin. Macam anda buat hari-hari, dia akan menjadi rutin. And then ketiga adalah stay on track. Anda dah buat jadual, anda dah aplikasikan disiplin di situ. Anda dah pakai jadual tu tiap-tiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia dah menjadi satu rutin pada anda. Dan ketiga, anda perlu pastikan benda tu adalah anda perlu pastikan anda keep on track dengan benda-benda yang anda belajar. Sebab topik, benda-benda soalan yang macam tu kan dia macam berubah cara nak belajar, cara nak menjawab soalan, cara nak buat essay. Kan benda tu banyak kan. And then kita pada fourth point kita adalah practice. Banyakkan latihan. Practice make perfect. Itu kata Faiz. Dan daripada latihan anda akan dapat banyak menghafal, akan dapat banyak mengingat benda-benda macam tu. Itu adalah step kita nombor 4 iaitu practice. Kemudian kita ada nombor 5. Okay, hi Faiz. Tengah minum air, tak minum air. Saya tengah terangkan pada dia orang apa tips-tips cemerlang yang Faiz bagi tadi. Kemudian 5 kita ada mindset. Mindset, apa mindset anda untuk berjaya? Apakah matlamat anda? Apakah goal anda? SPM itu. Kalau anda ada goal, anda tahu mana anda perlu tuju. Okay, kalau nak fikir belajar mana pula lepas tu, overseas ke, dalam negeri ke, luar negeri ke, itu nanti. SPM adalah goal anda sekarang ini. Keenam, Faiz kata tadi kita avoid distraction. Benda-benda macam game ke, nak pergi main bola ke, itu bukan dihalang. Itu bukan tak boleh langsung. Kita just avoid distraction masa kita belajar. Masa main kita pergi main, masa belajar kita pergi belajar. Itu adalah poin nombor 7. Main, belajar. Buat betul-betul. Okay?
Okay Faiz, ada tak apa yang nak dikatakan pada penonton? Ada apa-apa nak promo YouTube Faiz ke? Faiz ada YouTube tau, siapa yang tak tahu, Faiz banyak di YouTube. Kalau anda berminat nak tahu dengan lebih lanjut macam mana Faiz belajar, macam mana dia buat essay, macam mana dia buat English paper dulu, bio paper, macam mana belajar, anda boleh pergi ke YouTube Faiz di Faiz Ya. Anda boleh baca di ticker kami bawah ni. Faiz Ya. Video tu dia ada Faiz Ya. Senang je nak simple. Tulis je nama yang dah type kat situ, type je dekat YouTube. Okay Faiz, ada apa-apa message nak disampaikan pada penonton? So last lah, macam saya nak bagi reminder, macam setiap YouTube video pun saya bagi reminder yang sama. Maksudnya it is never too late, okay? Dan teruskan usaha. And one more point yang sangat-sangat penting is SPM selalunya lah, it's much easier than past exam kita. So jangan risau sangat, okay? SPM memang selalunya akan lebih senang dan result waktu SPM memang akan lagi bagus daripada result lepas kita. So dari segitu jangan stres sangat, just take it easy and buat sedaya upaya dalam masa yang ada ni, okay? All the best. Betul tu. Lagi kita banyak kali kita dengar kata je S-trial dengan pre-trial lagi susah daripada soalan SPM yang sebenar. Betul. Masa belajar dulu pun banyak dengar benda tu orang cakap. Okay, jadi anda di luar sana, kita dah sampai ke penghujung kita punya live session MyNet kali ini. Jadi pada semua penonton, Nakili, Wilson, Komati, Ashraf, terima kasih semua kerana menonton. Nazira, terima kasih. Naziha, terima kasih kerana menonton MyNet Live kita pada hari ini bersama Faiz. Akan datang kita tak tahu siapa lagi. Anda tak tahu siapa lagi, saya tahu siapa. Jadi kalau anda nak tahu siapa, nantikan follow dan like page MyNet untuk pelbagai berita-berita menarik, video-video menarik dan juga bahan-bahan pembelajaran online. And Faiz, promote YouTube sikit. Okay, senang je, F-A-I-Z-Y-A-H, Faiz Ya. Ataupun search je SPM mesti saya ada dekat top tu. Jadi anda boleh follow YouTube page Faiz Ya lepas ni. Boleh pergi situ, anda boleh tahu lagi, ada banyak video di situ, anda boleh belajar macam mana cara untuk belajar. Okay. Jadi Faiz, terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya di MyNet Live. Memang terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih juga jemput saya. Sama-sama. Memang kita pun happy ada Faiz kat sini. Jadi pada penonton semua, kepada Faiz, kepada semua di luar sana, bye-bye, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Bye, Assalamualaikum semua.